Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu, tak adalah isu sangat, tapi cumanya kita nak react untuk satu khutbah yang dibacakan ataupun disampaikan di negeri Selangor pada hari semalam, iaitu 30 bulan 12 tahun 2022, berkaitan tentang isu Islam liberal. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Musibah besar yang melanda umat Islam di negeri dan negara ini ialah ancaman akidah dan pemikiran. Pelbagai jenis kecelaruan didedahkan kepada umat Islam ini, bahkan ada yang menyeliputi pemikirannya dengan Islam tapi hakikatnya menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenar. Yang dimaksudkan ialah usaha untuk mentafsirkan Islam itu dengan cara pandang yang liberal atau yang bebas, serta merubah apa yang telah diwarisi oleh ulama dahulu dengan tafsiran menggunakan akal semata-mata, tanpa ada panduan utama, tak ada kaedah yang digunakan oleh ulama-ulama dulu. Oleh itu, khutbah pada hari ini akan memperkatakan mengenai bahaya pemikiran Islam liberal. Hadirin yang dirahmati Allah, pemikiran Islam liberal ialah suatu pemikiran yang berupaya membebaskan dan meliberalkan umat Islam dari Islam yang satu, yang disepakati, dan Islam yang sudah mantap dan kukuh sejak sekian lama. Dalam sejarah Islam, pemikiran ini dahulunya dikenali dengan nama Ibahiyun, yang bermaksud golongan yang serba membolehkan apa saja, semua boleh. Yang haram jadi halal, yang wajib jadi tidak wajib. Kalau semuanya boleh, apa nak jadi? Ibahiyun. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, semuanya tidak wajib lagi sebab guna akal semata-mata. Perkara ini, tuan-tuan, jelas sesatnya, bahkan boleh menyebabkan gugur imannya seseorang itu sekiranya orang tersebut beriktikad pada perkara yang bercanggah ma huwa ma'lum minad dini bid-darurah, apa yang diketahui dalam agama secara pasti. Tuan-tuan, pada hari ini lahir pemikiran yang tidak jauh dari golongan Ibahiyun ini. Dulu nama dia Ibahiyun, hampir-hampir hari ini nama dia pemikiran Islam liberal. Boleh ada semua. di antara perjuangan pemikiran ini yang telah melanggar ijma', iaitu konsensus umat Islam. Misalnya ada hal asas cara penetapan hukum atau dikenali dengan istinbat hukum. Mereka tidak lagi ikut manhaj yang telah digariskan oleh ulama terdahulu, iaitu mengikut manhaj usul fiqh, ulumul hadis, ulumul tafsir, kalam dan lain-lain. Tapi mereka ini berkempen untuk mentafsirkan Quran sebebas-bebasnya. Bahkan kaedah tafsir yang dipegang secara ijma' para ulama juga dibakul sampahkan, tak payah pakai. Dan mereka mengambil penafsiran, mengkritik teks yang digunakan dalam memahami kitab Bible, bahkan keadaan tafsir yang dipegang secara ijma'. Kalau begini hakikatnya, maka apa nak jadi dengan umat Islam? Keluarlah pendapat dari mereka seperti anti hadis. Rambut tu bukan lagi aurat bagi wanita. Zina itu tidak haram kalau suka sama suka. Minum arak tu tidaklah haram kalau minum sikit tapi tak mabuk. Maka hancurlah agama ini. Best Datuk Imam. Modus operandi mereka tidak jauh dengan golongan mazhab tidak bermazhab atau la mazhabiyah, iaitu modus menjatuhkan kredibiliti dan otoriti ulama-ulama Islam terdahulu. Bagi al-mazhabiyah ini, mereka selalu mengkritik pendapat dan ijtihad ulama mazhab terdahulu. Dengan kata mereka, ulama pun bukan maksum, mereka pun ada dosa. Mereka juga kata tak ada dalil atau hadisnya dhaif, atau guna mereka ni hadis lemah. Sedangkan puak Islam liberal pula berani memperolok Imam Syafi'i dan ulama-ulama mujtahid lainnya dan menganggap mereka ini, imam-imam ini, ketinggalan zaman, tidak relevan dan punca taklid membabi buta. Bahkan kitab Sahih Bukhari pun dituduh tidak sahih lagi. Kalau semua tak sahih, apa yang sahih? Tak lain hanyalah pandangan tokoh-tokoh mereka sahaja nampaknya. Pandai apa dia. yang jadi
kepada umat Islam lagi. Sekiranya pendapat ulama diperlekeh, kitab-kitab kuning yang beratus tahun dijadikan sumber hukum menghasilkan fatwa dan panduan hidup bagi umat Islam, semuanya ditolak dan diperlekehkan. Ulama Facebook, ulama YouTube yang dijadikan panduan pula dan sumber hukum mereka. Apakah kebenaran zaman ini diletakkan pada jumlah likes dalam Facebook atau biarkan komen netizen penentu kebenaran sesuatu perkara? Akhirnya ilmu tidak lagi di pondok-pondok madrasah, sekolah-sekolah, masjid-masjid, universiti-universiti. Sebaliknya, ilmu itu dinilai benar melalui media sosial. Wal'iyadzubillah. Yang viral Tuan, ciri-ciri pemikiran Islam liberal juga tersebar melalui gerakan feminisme atau perjuangan hak wanita. Hakikatnya, Islam adalah agama yang tegas. Islam nidah memuliakan dan melindungi para wanita. Kedatangan Islam mengharamkan adat jahiliah yang membunuh anak-anak perempuan Islam. Kedatangan Islam juga memberi hak kepada pemilikan wanita setelah dibayarkan maharnya. Islam juga memuliakan wanita dengan mewajibkan menutup auratnya. Perkahwinan jahiliah, dulu-dulu kahwin tanpa batas. Berapa ramai nak kahwin boleh kahwin, tapi Islam membataskan berpoligami hanya kepada 4 orang saja. Tapi yang kita risaukan terhadap puak-puak Islam liberal ini, apabila mereka mula ingin merubah hukum hakam yang telah pasti dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya ada usaha dari mereka untuk menghalalkan perbuatan LGBTQ yang jelas-jelas bercanggah dengan agama Islam. Lebih parah dan bahaya lagi, ada di kalangan mereka yang menganggap kitab-kitab fake ulama mazhab adalah disusun oleh ulama-ulama lelaki, yang kata mereka ulama lelaki ni bersifat patriarki yang menyebabkan segala hukum hakam banyak melebih kepada orang lelaki. Ada di kalangan mereka ini juga yang membuat bid'ah yang keji, seperti membenarkan wanita menjadi imam solat kepada lelaki. Bahkan di dalam solat Jumaat sekalipun mereka membenarkan. Patriarki adalah sebuah sistem di mana lelaki memegang tampuk kekuasaan dan dominan dalam pentadbiran, manakala wanita ialah orang bawahan saja. Sistem pemerintahan patriarki meletakkan lelaki sebagai jalur utama dan mewarisi tampuk pemerintahan. Lelaki berkuasa bukan saja dari segi politik tapi juga moral dan mempunyai hak keistimewaan dan perundangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-32, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan dan pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan mohonlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap surat. Hadirin sekalian, berdasarkan fatwa yang telah diwartakan pada tahun 2014 jelas menyatakan fahaman liberal dan plural adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam, dan kepada mana-mana individu yang berpegang dengan fahaman ini hendaklah segera bertaubat. Mimbar juga mengingatkan dan menyuruh kepada segenap rakyat Selangor agar menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 13 November 2018 untuk mengekang fahaman dan ideologi yang sesat seperti fahaman liberal ini. Mimbar juga ingin menegaskan kepada segenap rakyat Selangor agar senantiasa menghormati hukum syarak dan keputusan fatwa yang diwartakan di negeri yang penuh ihsan ini. Pemikiran Islam liberal adalah jelas sebuah pemikiran yang bercanggah dengan syariat Islam dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Landasan ahli sunnah wal jamaah adalah dalam urusan akidah mengikut neraca al-Ash'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fiqh adalah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab lainnya. Sedangkan dalam tasawuf pula adalah mengikut Imam Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali. 3 asas ini
inilah yang sudah lama dipegang oleh umara dan ulama di negeri Selangor ini sejak zaman berzaman. Semoga kita semua istiqamah dengan pegangan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati tausiah berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa fahaman liberal adalah menyeleweng dan bercanggah dengan akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah, kerana asasnya ialah akal yang logik semata-mata serta menolak Quran dan sunnah. Dua, umat Islam hendaklah menolak fahaman liberal secara mutlak, bahkan konsep ini ditolak juga dalam agama-agama yang lain. Tiga, umat Islam boleh ditimpa musibah atau bala bencana sebagaimana umat terdahulu yang musnah dan dilaknat kerana menokok tambah dan mereka perihal agama mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Sadaqallahul azim. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang adanya. Bahkan kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Quran yang menjadi sambutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-71. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Okey, baik, kita telah tonton khutbah Jumaat di negeri Selangor pada 30 hari bulan 12 tahun 2022, iaitu khutbah terakhir pada tahun ini. Sahabat-sahabat, kali ini ditutup khutbah Jumaat di negeri Selangor dengan fokus yang agak menarik berkaitan tentang isu liberalisme agama ataupun Islam liberal. Di negara Malaysia ni, liberalisme ni masih lagi tak jelas sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan liberalisme itu sendiri, dan siapakah tokoh-tokoh liberalisme di Malaysia masih lagi tak jelas, sehingga kan tokoh-tokoh ini selalu dibawa kepada isu-isu yang lain. Macam contoh, bila kita kata liberalisme, siapa dia? Kasim Ahmad. Okey, siapa lain daripada Kasim Ahmad? Adakah Siti Kasim? Siti Kasim bukan tokoh liberalisme, dia tu memang tak arti apa-apa. Liberal itu sendiri pun adalah satu perkataan yang cukup bagus sebenarnya. Lagi-lagi kalau kita dalam negara demokrasi, maka asas di dalam demokrasi adalah liberal, iaitu kebebasan berfikir, kebebasan beragama, kebebasan untuk hidup, kebebasan di dalam berinteraksi bersama masyarakat. Oleh sebab itu juga kita tak boleh tolak dengan kebebasan. Maksudnya dari sisi yang baik untuk liberal ini adalah kebebasan. Itu tak ada masalah. Bahkan kita perlu menjadi rakyat ataupun umat yang liberal, yang bersedia untuk menerima kebebasan berakal, kebebasan untuk berfikir. Cuma dalam kebebasan itu perlu ada disiplin. Oleh sebab itulah yang ditekankan di dalam khutbah kita pada hari ini, dia menekankan tentang isu liberalisme yang tidak berdisiplin ataupun sikap atau sifat yang tidak bagus di dalam liberalisme itu, iaitu menafsirkan sesuatu di dalam agama menggunakan akal fikiran manusia, tidak merujuk kepada pandangan-pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Dia anggap dia lagi bagus daripada para ulama, maka pandangan dia lebih bagus. Lalu dia membawa pandangan baru yang tidak disebutkan oleh para ulama. Sedangkan dia ini pun bukanlah ulama pun, bukanlah orang hebat pun, bukan siapa-siapa. Dia daripada kalangan orang awam dalam agama. Basic dia tak lepas. Tapi dia bagi pandangan berkaitan tentang agama cukup banyak dan bercanggah pula dengan apa yang disebutkan oleh agamawan. Jadi orang seperti ini adalah orang yang sangat-sangat perlu untuk kita menentang mereka. Siapa mereka ini? Saya ulang sekali lagi, bebas menggunakan akal untuk menafsirkan agama tanpa disiplin. Jadi kalau kita letakkan yang ni, maka bukan sekadar orang itu dia ini tidak berpakaian elok, tak pakai tudung tapi cakap bab agama. Bukan sekadar orang itu saja. Mungkin orang itu pakai jubah, pakai serban, pakai tudung labuh, dia bercakap berkaitan tentang agama tetapi dia tidak berdisiplin di dalam agama, sehingga dia menafsirkan apa sahaja dalam kehidupan kita ni, apa sahaja di dalam perkara-perkara agama,
agama dengan tafsiran sendiri tanpa dirujuk kepada para ulama. Jadi boleh jadi orang-orang ini pun juga adalah orang-orang yang liberal, menafsir ikut suka hati saja. Dan boleh jadi juga orang-orang yang mengatakan orang ini masuk neraka disebabkan sekian-sekian, sedangkan para ulama dahulu tak sebut begitu, Al-Quran tak ada sebut begitu, hadis tak sebut begitu. Orang yang menerakakan orang ini juga termasuk dalam kategori berkenaan. Jadi liberalisme ni agak luas kalau kita lihat daripada sudut berkenaan. Dan yang menarik juga yang hujung tadi kata kita kena hormat fatwa. Ni kita kena sebut betul-betul. Fatwa negeri Selangor berkaitan tentang rokok pun orang tak hormat. Apatah lagi berkaitan tentang liberalisme ni. Di negeri Selangor keluar ada fatwa berkaitan tentang pengharaman rokok pada tahun 1995 atau 1997. Kemudian keluar pula fatwa berkaitan tentang vape pada tahun 2016 ataupun 2017. Nampak tak? Tapi tak ada orang yang menghormati fatwa berkenaan. Lalu pihak Jabatan Agama dengan melalui khutbah ini menekankan supaya kita menghormati fatwa yang telah dikeluarkan. Kemudian disebutkan kali ini cukup bagus, iaitu kita bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i dan menerima 3 madhab yang lain. Itu cukup bagus. Dan saya ingat tak banyak kali disebutkan berkaitan tentang isu madhab. Hanya disebut tentang madhab Syafi'i saja, tapi tidak sebut tentang pandangan kita terhadap madhab yang lain. Ini adalah satu peningkatan ilmu yang cukup bagus. Tahniah juga kepada penulis teks khutbah Jumaat semalam. Terima kasih banyak kerana anda telah menjelaskan kepada orang juga berkaitan tentang keperluan untuk kita memahami bahawa 3 madhab yang lain juga wujud dan diamalkan, dan boleh jadi kita juga menerima amalan-amalan berkenaan. Dan madhab Asy-Syafi'i itu menjadi madhab yang kita ikuti disebabkan kebanyakan, terutama dalam bab ibadah, di dalam bab perkahwinan, kita sangat mengikuti madhab Asy-Syafi'i rahimahullah. So itu satu perkara yang bagus. Kemudian yang cukup-cukup tidak jelas adalah berkaitan tentang tasawuf mengikut Imam Al-Junaid, Junaid Al-Baghdadi dan juga Al-Ghazali rahimahullah. Saya fikir yang ni banyak canang sajalah, canang-canang. Okey, kita kata tasawuf ikut Imam Junaid, tetapi hari ni kita tak nampak apa pun pandangan Imam Junaid ataupun apa penulisan berkaitan tentang Syekh Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah di dalam penulisan-penulisan yang kita boleh nampak untuk orang Selangor dapat. Tak ada, tak nampak. Demikian juga penulisan akidah ataupun penulisan falsafah, penulisan tasawuf Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang kita boleh ambil lalu kita boleh baca untuk orang negeri Selangor. Belum ada, tak nampak. Tetapi kalau kita kata, kalau saya adakah pro kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah? Ya, saya memang amat pro dengan orang-orang berkenaan kerana mereka ini adalah tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam hal itu. Kalau kita boleh buat, kalau kita kata okey, kita berpegang kepada tasawuf Imam Junaid, awak tunjuklah kat mana kita punya silibus tu. Sekarang ni kita tak ada silibus tu. Itu yang problem tu. Kita tak ada silibus yang kita kata okey, ini daripada Syekh Junaid. Masalah kita hari ni, kita ada banyak tarikat-tarikat. Tarikat-tarikat ni, mereka ini bertasawuf dan mengikuti tok guru mereka. Adakah tok guru mereka mengikut disiplin-disiplin yang telah dinyatakan oleh Syekh Junaid Baghdadi dan Imam Al-Ghazali rahimahullah? Ada sebahagiannya menyeleweng daripada apa yang dibawa oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wallahu ta'ala alam. Itu sekadar apa yang saya tengok, apa yang saya tonton, apa yang saya dengar daripada khutbah Jumaat tadi, dan apa yang saya boleh tuliskan nota di sini. Mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, menambahkan ilmu kita. Terima kasih banyak sahabat. Kita jumpa dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.